Hmm. Thank you ya, Elvinullah. Okay. So, tips pertama sekali saya nak kongsikan untuk Canva ni, tuan-tuan tak perlu jadi seorang yang profesional. Cukup sekadar you professional untuk edit, copy, paste. Cukup. So, you master edit, you master copy, you master paste. Itu saja. Jadi, kalau untuk design apa semua ni, kita serahkan pada Canva. So, hari ni, kita macam saya pun tak pandai design, tapi saya hanya tahu dia macam mana nak guna, macam mana nak function button-button tertentu. Jadi saya punya design tu insya-Allah dia pun akan nampak seperti profesional. So sebelum tu, semalam topik yang kita belajar berkenaan dengan Linktree, siapa dapat? Siapa dah siap? Okay, Jeb Song dah ada. Kalau nak kongsi you punya Linktree, good. Jeb Song lah, cantik. Okay, try copy link you dalam chat masing-masing, dalam chat. At least semua orang boleh nampak apa you punya perniagaan. Okay, so ini adalah medan untuk you promote you punya business. I bagi you peluang untuk chat, bagi you punya Linktree dalam chat tadi. Saya pun nak copy you punya Linktree nanti. At least saya pun nak tengok apa you punya business dan sebagainya. Okay, so siapa yang belajar sesuatu malam semalam? Cuba share dengan kita. Senang kan Linktree? Boleh guna dalam Instagram. Dekat bio you letak Linktree. Dekat TikTok you letak Linktree. Dekat Facebook bahagian about you letak Linktree ataupun you punya website. You tak ada website apa, letak Linktree sebagai website. Dekat WhatsApp pun sama, letak Linktree. So dalam WhatsApp tu, WhatsApp business greeting, bila orang WhatsApp you, hi, good morning, how are you? Thank you for contact me. Lepas tu you letak Linktree bawah sekali. Kan? Semalam tak dapat join telefon problem, ruginya Puan Nurli. Tak apa Puan, nanti kita ada recording dan juga kita kelas yang sama pun kita akan ada lagi next month. Okay, so hari ni kalau dapat you all ambil nota ya. Ini sebagai tips-tips untuk macam mana kita nak design. Okay, pertamanya saya share screen dahulu. Okay, ini nota. Kita type sama-sama supaya you all pun nampak. Okay, pertama untuk Canva ni, okay, tuan-tuan buka Canva, canva.com. Buka Canva tu, dekat Canva tu dia boleh install. Kalau dekat mobile phone you install apps Canva, ataupun dekat laptop komputer tak payah install apps lah. Okay, yang bagusnya Canva ni, kalau you dah design pun you boleh share design tu dengan orang lain untuk dia edit. Tapi hari ni I nak kongsikan macam mana you nak gunakan Canva ni. Tapi sebelum tu kita kena berkongsi dahululah. Pertama, sebelum kita buat sesuatu, of course kita kena tahu why. Why ataupun kenapa kita nak ada design. Kenapa? Kenapa kita nak design? Boleh tak you share poin-poin 1, 2, 3 poin dalam ni. At least you tahu kenapa you kena ada design. Kalau you tak tahu kenapa you nak design, maka tak perlu you buat digital marketing ataupun promosi, forward gambar dan sebagainya. Jadi you hanya copy text saja. Tuan Hafiz terlepas kelas malam, tak apa tuan. So boleh tak kongsikan kita, at least lah kita ada lebih kurang berapa orang dalam ni, 22 orang. Kongsikan kurang-kurangnya 5. Kenapa kita perlu design? Supaya posting lebih menarik, supaya saya ambil ya. Yang kedua, menarik perhatian. Yes, menarik perhatian. Nampak profesional, betul. Tuan Hafiz, Tuan Tengku kata supaya pelanggan ingat produk kita. Yes, ini pun betul. Menjadi tumpuan. Betul. Cun. Kita dapat 5. So, tak sama dengan orang lain. So, maksudnya identity ya. Tak sama dengan orang lain tu kita nak katakan identity. Cun. So, itu saja poin. So, beza tak? Kalau you hanya tengok saja, compare dengan kalau you dapat kongsikan apa yang you rasa. Jadi, you akan bersama-sama. So, you just not participant. You just not become participant. But when you participate together, so the process, you akan lebih absorb. You akan dapat lebih.
That's why I need you all to share what you feel, apa yang you rasa, apa yang you tahu. Sekurang-kurangnya kita dapat kongsikan dengan orang lain. Okay, pertama, supaya posting lebih menarik. Of course, bukan menari ya, menarik. Okay, okay. So betul, supaya posting lebih menarik. Kenapa posting tu ada gambar? Supaya dia menarik dan dia akan dapat tarik perhatian orang lain. Dalam dunia digital marketing, sekarang ni kita tak sama dengan zaman dahulu. Dulu kita banyak blogging. Blogging means text. SMS means text. Sekarang ni kita ada Facebook. So, bila mereka memperkenalkan Instagram, maka ramai yang pergi ke Instagram. Instagram lebih famous. So, sekarang ni orang dah pergi ke video. So, video lebih viral sekarang. Pergi ke TikTok dan sebagainya. So, kalau kita buat promosi, kita tak ada gambar, maka kita tak boleh dapat attention. Kita nak get attention daripada kita punya pelanggan. Okay. So, bila kita dapat get attention, barulah mereka akan mula membaca. Baca apa yang kita tawarkan. Barulah mereka mula untuk melihat apa yang kita tawarkan. Samalah seperti kalau, maaf lah, I bagi contoh saja. Samalah seperti kalau kita jalan, kita nampak sesuatu yang cantik. Kalau tak cantik, kita buat dono je lah. Tapi rakam juga dalam kepala. Tapi kita tak nak tengok. Tapi kalau kita nampak benda yang cantik, so kita dapat juga masuk dalam kepala kita. And then kita pun akan terus nak tahu details. Nak tengok. Nak menikmati kecantikan. Tak kisahlah baju ke you nampak. Ataupun you nampak gambar ke. Apa benda yang you rasa beautiful. Ataupun alam, pemandangan. Macam tu. Jadi penting ada gambar. Dan penting juga kalau dia video lagi. Antara gambar dengan video, dua-dua ni dia ada pro and con. Dia ada strength masing-masing. So, we focus on dia punya strength. Okay, yang ketiga, nampak profesional. Betul. Betul. Ini betul sangat. Kalau kita buat bisnes, so paling penting ialah kita punya presentation. Presentation kita dengan customer. So, macamnya kalau kita menjual secara fizikal. Okay, you jumpa orang, ada katalah mereka ni jual kedai selerak dengan kedai tak selerak. Of course orang akan pergi kedai selerak. Ataupun mungkin jurujual tu nampak dia kemas dengan satu lagi tak kemas lagi. So tak nampak profesional. So kita nak kena ada appearance. Kita kena nampak seperti profesional. Walaupun mungkin kita tak profesional lagi. Tapi kita punya presentation tu kena nampak profesional. Okay, yang keempat, supaya pelanggan ingat produk kita. Ini kalau bahasa dalam advertising, dia panggil brand awareness. Okay. Apa maksud brand awareness? Okay. Jadi, bahasa pasar kita panggil macam inilah supaya pelanggan ingat produk kita. Tapi dalam marketing, dia panggil above the line. Okay. Apa above the line ni? Ialah seperti radio, TV, billboard. Below the line ni seperti flyers, you buka booth. Itu ada dua. Itu tak apa, I share sikit je berkenaan dengan advertising. Okay, sebab saya pun terlibat dalam bidang yang sama, berkaitan lah. Okay. So, brand awareness ni, kalau you perasan, setiap kali hari raya, setiap kali hari merdeka, setiap kali hari ulang tahun, you perasan tak, Shell ataupun Petronas, mereka buat iklan, tapi bukan pasal minyak. Perasan tak? Mereka buat iklan raya, tapi tak ada cakap pasal minyak. So itu dia panggil brand awareness. Sebab dia punya kehadiran tu dirasai. Dia still ada dalam pasaran. Kalaulah kita tak ada iklan, katalah Petronas ni tak buat iklan selama 5 tahun. Agak-agak orang rasa macam mana? Credibility dia tu masih orang dapat rasa ke? Atau orang rasa dia punya credibility tu makin jatuh? Makin turun. Dan diambil alih oleh kompetitor dia macam Shell ke, Petron ke. Sebab tu mereka ni kena berlawan dalam advertising. Mereka buat video, mereka buat iklan raya, mereka tak jual minyak tapi mereka buat iklan raya. Tapi nak bagi tahu mereka punya brand. So ini adalah brand awareness. Sama juga seperti kita. Supaya pelanggan ingat produk kita. Jadi maksudnya you punya kira dia ada kaitan dengan identiti lah, sama. Okay. So yang kelima ialah menjadi tumpuan. N dia kurang. Okay. So bila kita tahu why untuk design ni, maka dia lebih mudah untuk you all faham apa yang diperlukan dalam design tadi. Sebab kalau kita tak faham pasal apa kita nak design, maka message yang berkaitan yang kita nak masukkan dalam design tu tak akan sampai dengan kita punya kumpulan sasar.
Jadi kita copy paste, kita mungkin banyak color, banyak tulisan. Jadi dia kena ikut objektif. Design ni kena ikut objektif masing-masing. Dia kena follow you punya objektif. Kalau you kata untuk branding, maka jangan banyak tulisan, jangan banyak gambar. Simple, minimalis. Tapi kalau you punya produk tu untuk bagi tahu information, maka you akan ada banyak teks. Tapi antara teks tu pun you kurangkan gambar, you lebihkan teks. Tapi kalau lebih kepada sharing tips, maka tips tu pun sama. You jangan banyak sangat teks. You mungkin banyak main dengan gambar-gambar. Okay. So, next. Okay, so far dapat untuk kenapa you perlu design tadi. Okay, next. Bila kita dah tahu design, bila kita dah tahu kenapa, why, of course kita kena tahu apa dia punya manfaat ataupun kelebihan ataupun benefit. Benefit daripada design tadi. Okay. Siapa boleh kongsi? Apa manfaatnya kalau kita ada design? Berbanding kalau you hanya promote tulis saja. Kita nak 3 sajalah. Siapa boleh kongsi? Okay, Puan Norli kata dikenali ramai. Okay, dikenali ramai. Okay, betul. Next. Okay, saya perlukan 2 lagi. Selalu diingati. Okay, selalu diingati. Cun. Dan yang ketiga. Okay, Tuan Saipul kata menarik perhatian. Okay, tak apa. So, ini kan, okay, kalau you perasan, okay, ayat ni dikenali ramai, selalu diingati, menarik perhatian. Dia sama lagi masih seperti kenapa. Kenapa? You nampak tak? Okay. Kenapa? Jadi, sebab tu kenapa saya nak you all share tau. Supaya dapat kita clearkan. Sebab ada grey area antara benda tu, antara maksudnya lebih kurang sama. Seperti macam kenapa dengan manfaat. Sebab dia hampir-hampir. Ni tak apa. Kita sharing. Don't worry. Okay. So, manfaat kelebihan ni betul juga ni. Cuma kita nak yang lebih jelas. So, yang lebih jelas supaya you all akan lebih faham kenapa you kena ada design tadi. Taklah kita copy paste design orang lain. Ataupun kita copy paste mungkin, tapi kita edit sikit je. Supaya dia lebih tepat. Okay? So, yang pertama sekali, so kalau kita dah ada design, okay, tadi, maka kita akan lebih selalu diingati ni betul, ni selalu diingati ni, okay, ataupun engagement. So, ini yang penting. Engagement ni sangat penting dalam marketing. Dalam campaign marketing, you kena ada engagement. Maka bila ada design, so hari-hari you post benda yang sama secara berterusan, so dia akan ingat design color merah ni, ini adalah ini adalah daripada Tengku. Tengku. Dia akan ingat Tengku lah. Dia ingat Tengku, di Tengku. So benefit yang lain betul, Elwin kata tadi, ialah increase sales. Ini yang penting sekali. Increase you punya sales. Penting sekali untuk increase you punya sales. Ini sebab bila you ada design, maka benefit dia yang pertama ialah increase you punya sales. Okay. Dan Tuan Haryadi kata ialah identity. So, okay, identity pun hampir sama, is benefit juga, tapi lebih kepada why. You nak create you punya identity. Okay. Jaringan lebih luas. Okay. Ataupun apa dia panggil lah, dia lebih kurang macam tu lah. Maksudnya dia lebih meluas. Daripada dia hanya kenal you sikit je, tapi bila ada presentation, maka dia akan luaskan lagi dia punya cara dia lihat you. Itu paling penting untuk benefit tadi. Okay. So far ini 2 perkara ni, kalau boleh kan tuan-tuan list down supaya dia lebih clear. Pasal apa, nanti bila kita nak buat design, dia akan lebih mudah. Sebab design ni sangat penting. Kalau kita tak clear apa yang kita nak, maka kita pun akan keliru.
celaru nak buat design tadi. Sebab tu nanti bila kita buat design, dia akan ambil masa lama. You duduk situ, kejap nak tukar ni, kejap nak tukar ni, kejap nak tukar color, kejap nak tukar gambar. Tak tepat. Tapi bila you dah clear, maka you punya vision tu, you dah nampak apa bentuk design you nak, color macam mana you nak, tulisan besar mana you nak, gambar apa you nak. Itu bila kita faham dua perkara ni tadi. Okay? So, sebelum saya nak kongsikan berkenaan Canva, saya nak kongsikan berkenaan tips untuk design. Supaya tuan-tuan akan clear. Ini tak lama, dalam 10 minit saya kongsikan. Pertama sekali, of course kita kena design yang lebih simple. Jangan terlalu banyak gambar, jangan terlalu banyak teks. Melainkan you punya objektif. Kena tengok objektif. You punya design tu apa objektif dia? Kalau untuk brand, lain. Untuk produk, lain. Untuk information lebih pada sharing, lain. Apa lagi? Untuk kongsi tips, lain. Sharing ni lebih kepada benefit lah. Benefit. Kan saya cerita ada ciri-ciri, feature, benefit. Okay? Untuk sharing benefit, lain. So, dia bergantung kepada you punya objektif. Okay, kalau untuk brands, of course dia simple saja. Kalau you perasan pergi ke jalan raya kan, okay, perasan tak jalan raya, kita bawa kereta laju, kalau 120 km sejam, 110 km sejam, agak-agak kita boleh baca tak semua tulisan tu? Tak boleh. Betul. Jadi, apa yang kita perlukan bila kita nak design dalam jalan raya? Of course, kita nak capture gambar. Gambar yang dominan. Betul Tunku. Kita nak capture gambar yang dominan. Apa gambar yang dominan di situ? So, gambar utama dia. Kalau kita cerita pasal produk, contoh sambal. So, apa yang kena dominan gambar kat situ? Of course, kita kena letak benda pedas. Sambal, semua orang tahu benda sambal. Dia ada sambal garing, ada banyak-banyak sambal. So, apa benda yang kita nak nampak kelainan daripada sambal kita? So, of course, kita kena nampakkan cili. Cili tu nampak pedas. Okay. Kita bagi contoh lain pula. Kalau kata contoh kurus, kita nak bagi ubat kurus. So, apa gambar yang dominan kita nak letak kat situ? Pertama, kita letak, kalau kita nak create masalah, of course, kita letak gambar orang gemuk. Yes, model. Haryadi betul, model. Haryadi ni dia bahagian baju. Mungkin dia lebih clear lah. Okay, kalau orang tu nak kurus, produk kurus kita, satu sama ada kita letak gambar orang gemuk, means kita nak step dia punya problem, ataupun kita nak fokus dia punya impian, dia nak kurus, maka kita letaklah gambar-gambar orang yang macho. So, nampak ada dua tak? Okay? Tu baru contoh. Okay, next, kalau you siapa semalam? Okay, Tuan Jepsong dia makanan hotel katanya. Okay, makanan hotel. So, kalau makanan hotel, of course, benda yang premium. You kena letakkan apa benda premium dalam hotel. Makanan yang agak mahal dalam hotel apa? Bila sebut hotel, you kena letak yang 5 ke 7 bintang. Jangan letak yang 3 bintang punya makanan. So, apa dia makanan 5 bintang, 7 bintang, ada 10 bintang, letak apa? Mungkin lobster. Contoh so, lobster. So, nampak benda tu, gambarnya. Jangan you letak udang. Lobster dengan udang sama. Tapi udang dia kecil je lah. Nampak beza kan? Okay. Kalau you letak sotong, makanan tu sotong, you letak yang sotong apa tu? Octopus. Sotong yang CMB Clicks punya sotong tu. Kan? You jangan letak sotong panjang. Jadi tak menarik perhatian. Okay. Next, malam ada juga yang buat property. Okay. Okay, sate. Okay, sate. Okay, kalau sate, yes. So, apa sate yang kita nak letak? Saya katalah sate kambing. So, you letak kambing. Nampak sate tapi kambing. Okay. Kalaulah you buat dalam bidang property. Semalam ada seorang nama Francis, dia buat property. Okay, kalau property ni sama ada you nak letak bangunan atau you nak letak design dalam bangunan tadi. So, dia dah nampak clear. So, dia elegan. Benda-benda elegan. So, nampak tak? So, daripada sini you akan tahu. Sebab pasal apa saya kena kongsikan benda ni? Kerana benda-benda ni kita akan gunakan dalam design sekejap lagi. Bila you clear apa you punya produk, apa you punya perkhidmatan, maka you akan lebih clear. Okay, contoh siapa lagi? Siapa lagi yang perniagaan lain dalam ni? Boleh kongsikan perniagaan anda? Tolong type. Api tu pedas. Ikan bilis.
Okey, perniagaan apa ni Puan Tengku? Sambal ke apa ya? Sos bedu. Sos budu. Okey. Okey, kalau sos bedu ke sos budu Alvin lo? Rasanya budu kot Okey, teh sana. Okey, kalau teh, so of course you nak letak apa gambar teh. Ataupun mungkin apa benefit daripada teh tadi. Kalau kata untuk usus, maka mungkin ada gambar usus. Okey, tu contoh kalau jual ikan bilis Sabah tadi, of course you kena letakkan ikan bilis. So ikan bilis yang premium, apa yang premium dekat bilis tu? Biasanya Sabah ni ikan bilis color mata biru. Mungkin mata biru tu you highlightkan dia punya mata tu besar sikit daripada ikan bilis ni. Contohlah, atau you letak diamond dekat dalam mata tu. Okey, sos budu. Okey, sos budu saya rasa sos budu ni bukan sos bedu ya. Okey, kalau sos budu dia makanan apa daripada Kelantan. Okey. So sos budu ni lebih kepada mungkin you letak nasi. Simple saja. Nasi dengan sos. Jadi cukup dah. Tak perlu banyak-banyak. Ada sayur apa semua, cili-cili tak perlu. Tu contohnya. Okey, Chun. So, next tips lain yang saya boleh kongsikan ialah kalau you fokus gambar, so pastikan gambar tu siapa dia tak pergi ke kiri ni. Baru dia pergi kiri. Kalau you fokus gambar, pastikan gambar tu jangan banyak gambar. Satu gambar dah cukup. Seperti pepatah Inggeris kata, apa foto tu apa 1000 apa dah, saya lupa dah dia punya penuhnya tu. Dia satu gambar tapi ada 1000 story daripada satu gambar. Cukup macam tu maksudnya. Dia make it simple. Okay. So kalau macam gambar ni jangan lebih dari, kalau you nak letak 2-3 gambar boleh, tapi jangan lebih daripada 3. Tak cantik. Dia akan nampak crowded. Melainkan you nak cerita apa you punya produk-produk, yes. Itu lebih pada information, sharing information. Tapi kalau you guna teks, kalau macam dekat jalan raya tadi, kalau you perasan kan, cuba you kira ada berapa banyak teks dia gunakan. Kebiasaannya dia akan gunakan 6 saja. Teks yang besar. Teks besar tu 6 saja. Dan baru dia akan letak teks kecil. Sebab apa dia gunakan 6? Kerana kalau kita bawa kereta kelajuan 110 km sejam, kita akan baca, katalah selamat datang ke Kelantan Darul Iman. Contoh macam tu. So 6, sempat kita nak baca. Kalau lebih daripada 6, maka kita akan ketinggalan 2-3 ayat. Sebab itu juga, dalam jalan raya ni, dia akan letak setiap 1 km atau 2 km atau 5 km. Dia akan ada iklan tu berulang-ulang. Supaya bila you baca atas, nanti depan sikit you akan baca yang bawah dia. Depan sikit you akan baca lagi bawah lagi. Dan sepanjang katalah 10 km tu, you dapat tengok satu penuh, buat penuh apa yang mereka iklankan. Okay, next, apa lagi tips yang saya boleh kongsikan? Yang lainnya ialah of course dalam iklan tu you kena ada information berkaitan. Kita nak apa? Kita nak mereka contact kita. So paling penting contact number. Kalau tak ada contact number tak apa, tapi brand. Tapi kalau you buat brand, katalah you jual sambal, ada banyak ejen-ejen, so siapa yang dia akan contact? Of course dia akan contact HQ. Sebab tu kalau dekat dalam brand, mereka tak letak nombor telefon HQ pun. Sebab mereka tahu kita akan Google. So kita akan pergi ke HQ nanti. Tapi kalau you agent untuk produk-produk tersebut, maka penting you kena letak you punya nombor telefon. Kalau bukan nombor telefon, letak you punya QR code tadi dekat WhatsApp business. Okay? So far macam mana tuan-tuan? Dapat maklumat yang saya kongsikan? Chun. Itu je Jeb Song kata. Chun, terbaik. Nazrul Aimi, okay. So sekejap lagi saya akan bagi design. Saya akan tunjukkan design. Cuma kalau kita tengok daripada poin kenapa, sampai pergi ke manfaat, sampai kepada tips ni, ini Tuan Hardi, ini macam susah saya nak design ni, saya tak ada pengalaman, tak ada ilmu semua ni. Macam mana ni? Tak apa tuan-tuan, kita serahkan benda ni kepada yang profesional. So siapa yang profesional, maka itulah saya nak bawakan anda pergi ke Canva. So dia akan boleh buat. Dia ada template, ada lebih puluh ribu template yang ada dalam dia. Okay? Kejap lagi saya akan kongsi satu-satu. Okay. So pertama sekali, bila you nak design, of course kita kena pergi ke create design. Sebelah kanan ni ada.
So untuk Canva ni dia boleh juga buka dekat handphone, dia boleh juga buka dekat laptop. Kalau dekat handphone you Google dia punya aplikasi. Google Apps tersebut, boleh juga guna Google Chrome. Tapi lebih cantik you pakai apps. Tapi kalau dekat laptop pakai saja Google Chrome, buka type canva.com, lepas tu you create you punya ID dan sebagainya, maka you akan dapat paparan seperti ini. So dekat paparan ni you create design. Okay, nampak tak sebelah kanan ni create design. Klik create design. Lepas tu you nak create apa benda? Hari Tak ni view Tuan Hadi. Tak view apa ni, Canva apa ni, kita orang oh tengok tak keluar. output. Okay, thank you Puan Norabira. Okay, cun. Okay, ni nampak Alamak, saya bercakap seorang rupanya tadi Okay, terima kasih Puan. Okay, pertama kita pergi ke canva.com. Lepas tu you akan nampak button create design. Okay, tekan create design ni. Lepas tu you nak design apa? Presentation ke, Instagram post ke, poster ke, ataupun A4 dokumen. Ikutlah. Tapi untuk sekarang ni paling basic kita biasa pakai Instagram post saja. Okay, kita klik Instagram post, maka dia akan ada banyak pilihan dekat sini. Pasal apa saya kata Instagram post? Okay, ada sebab. Kerana design ni bersesuaian dengan semua platform. Boleh pakai untuk Facebook, boleh pakai untuk Instagram. Sebab kalau nanti kita pakai design presentation tadi, dekat Facebook boleh post, tapi dekat Instagram dia tak cantik. Sebab tu kita pakai saja design Instagram ni. Jadi dia boleh pakai dekat Facebook, boleh pakai dekat Instagram, boleh pakai dekat WhatsApp business pun. Dia punya gambar-gambar nanti. Okay. So bila dah buka macam ni, so of course kita nak design sama ada daripada template. Dia nampak lambat Siapa saya punya lambat ni? Okay, kita pergi template, kita type apa? Okay, hari ni hari raya, senang. Saya duk fikir juga apa nak buat tadi. So hari raya. So kita klik hari raya. Okay, ada banyak design kat sini. Saya serahkan pada tuan-tuan. Siapa yang nak buat pilihan design hari ni? Saya bagi dia apa nama khas untuk dia. Siapa nak komen design mana kita nak? Bagi tahu kat sini. Cuba komen design mana satu kita nak. Kalau biru ke, kalau putih ke, you sebut color je tak apa. Kita akan cari yang paling dekat. Nampak tak sebelah kiri ni semua design template yang ada. Okay, ada siapa nak design yang mana kita nak ambil? Tolong pilihkan. Kalau saya pilih tak cantik, biar kita ambil daripada you punya cita rasa. Hijau. Okay, kita cari hijau daripada Tuan Nazrul. Unta. Hijau dan unta. Kita cari hijau dan unta. Kita cuba combinationkan benda tu. Ada sebenarnya. Hijau dan unta. Okay, ada. Ni dia. Hijau dan unta. So, okay. Untuk tips design ni. Okay, pertama sekali kan. You kena ada tema. Okay, tema tu maksudnya apa? Satu, color. So, bila kita sebut color. Biasanya jangan lebih daripada 3 color. Kebiasaannya lah. Jangan lebih 3 color. Supaya dia nampak dia tak terlalu meriah. Lainlah kalau you jual barang-barang budak, okay, you kena meriah. Tapi yang ini, you tak perlu meriah. Okay. Ini design unta ada. Lepas tu kira ini kalau biru rasanya ni. Tak apalah, kita pakai ni. Maaf kita tak jumpa yang hijau. Saya nampak macam hijau pula tadi ni. Okay, contoh ini. Lepas tu yang kedua, bila you dah ada tema, tema yang kedua ialah apa? Tema you nak. Tema semula jadi, tema bangunan, tema geometri, dan sebagainya. Ikut pada tema yang kita nak. Jadi, kena ada tema. Sebab ini lebih mudah untuk you nak design. Okay, bila yang ni dah ada, okay, so macam mana kita nak edit text, nak masukkan produk kita dahulu. Ini kita cakap pasal hari raya. Kita sebut hari raya dulu. So, pertama sekali, you nak edit text, tekan sini. Okay. Lepas tu you pilih teks apa nak, sama ada dia tajuk atau subheading atau yang kecil lagi, penerangan kecil. So biasa kita ambil atas ni lah. Okay. Bila kita ambil atas ni, satu, kita kena tahu apa color yang bersesuaian dengan design ni. So macam mana nak tahu color yang sesuai dengan design ni? Sebenarnya Canva pun dah bagi suggestion. Okay, you klik, boldkan dia.
You klik dekat A ni, nampak tak ada dekat panel atas ni ada huruf A. Okay. Yang ni Pro, berbayar. Okay, yang saya punya ni sebenarnya Pro. Dia yang percuma pun ada. Jadi nanti tuan-tuan cari yang percuma. Dia yang percuma tu dia ada tulis free. Okay, saya tunjuk sekali lagi template. Yang ini Pro yang ada lambang ni Pro. Lepas tu kalau yang percuma, dia ada banyak juga percuma, jangan risau. Okay, ini Pro. Okay, Pro ni berapa sebulan? Saya bayar Pro ni lebih kurang RM20 lah sebulan. Yang macam ni, ni free lah ni. Yang Pro ni dia ada gambar crown kat atas. Okay, ada sebab kenapa saya ambil Pro. Tapi untuk permulaan ni tak apa, tuan-tuan pakai saja yang free saja. Itu pun dah memadai sebenarnya, dah cukup dah. Okay, so saya balik kepada subheading tadi, tulisan. Nanti kalau kita tulis ni, kadang kita suka color, katalah kita suka color hijau. Okay, kita tukar color pergi ke color hijau. So bila kita tengok, kena tak tulisan tu? Macam tak kena. Dia macam tak nampak kontra. So kebiasaannya Canva ni dia dah ada dah. Dia akan bagi suggestion color. So macam mana kita nak tahu suggestion color dia? Kita klik A tadi balik, color tu. Kita tengok dokumen colors ni. Nampak tak dokumen colors ni? So dokumen colors ni lah. Yang hijau ni sebab saya dah angkat tadi daripada bawah. So kita ambil antara 4 ni. 1, 2, 3, 4. Itulah color yang menepati dengan tema desain berkaitan. Melainkan tuan nak juga buat color lain, tak ada masalah sebenarnya. Contoh nak ambil merah pun boleh. Tapi kalau boleh ikut apa yang mereka suggestkan. Sebab ini yang Pro punya cara lah. Dia tak nak terlalu banyak color. So bila dah ni, type sajalah. Kita tukar dia Selamat Hari Raya. So nampak tak? Okay, ni you bold. Lepas tu tukar size kat sini saja. Okay, katalah 50 size. Okay. So kalau you perasan, color ni tak berapa cantik, tak berapa kena. Kan? Kita boleh tanya sendiri, tapi kalau kita suka pun boleh, tak ada masalah. So kita bold, kita ambil, kita tukar color tu ikut sesuai apa tema ni tadi. Kita ambil color kuning. So itulah color yang bertepatan. So mungkin di bawah ni kita nak tukar tulisan dia, Selamat Hari Raya Aidil Adha contohnya. So sini kita nak color putih. Biasanya kita ambil putih. Kalau kita color biru ni pun boleh sebenarnya. Dia cerah sikit. Nampak tak? Okay. Kalau kita nak color putih pun boleh. Lepas tu kita rasa tak cukup design ni. Kita nak tambah apa? Kita nak tambah elemen-elemen lain lagi. Contohnya tuan-tuan nak tambah. So tuan pergi ke elemen. Lepas tu type EID. Ikut tema tadi lah saya katakan tadi. So EID 8. Okay, apa tema yang bersesuaian dengan add ni? Kita tengok grafik. You tekan pergi ke grafik, senang. Kita ambil grafik je. Okay, dekat sini, katalah kita nak tambah, ini semua Pro, ada tak yang free? Kita tunjuk yang free. Okay, ini free. Kita ambil yang free ni, kita letak kat sini. Nampak tak? So, free ni kita letak dekat sini. Okay. So, nak letak lagi, copy, kita letak lagi kali kedua. Ni kita letak sebelah kanan dia. Contoh Okay, nampak sangat macam terlalu skema. So you nak nampak kreatif, you kecilkan dia. So nampak ada beza. Okay, next, apa lagi elemen kita nak masukkan jika you rasa tak puas hati lagi dengan gambar ni. Okay, mungkin you masukkan, sekarang ada gambar unta. So mungkin you nak masukkan gambar bulan ke. You nak masukkan contoh yang ni. Ada macam lampu ketupat ni. You letak ketupat tu ke atas. So you nak besarkan ke, nak kecilkan ke. Okay. Dah nampak dah. Ini dia tutup muka unta tu tak cantik. Kita ketepikan sikit. Okay. So inilah design simple saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Tak perlu banyak gambar, tak perlu banyak elemen. Cukup kalau tengok pada design ni, paling utama saya nak kongsikan dia menepati tak dengan objektif tuan-tuan. Macam sekarang kita nak ucapan Selamat Hari Raya. So kita letaklah ada gambar unta. Kalau kita tak nak gambar unta, buang gambar unta ni, kita cari gambar Hari Raya biasa masjid lah. Okay, masjid. Kita letak gambar masjid. Okay, kita masukkan gambar masjid. Bukan ni. Mana masjid tadi? Ni colourful masjidnya, tak nak. Kita cari gambar yang tak colourful. Okay.
Oh, ni gambar masjid. Okay, kita ambil gambar masjid ni. Okay, so masjid ni nampak tengah-tengah ni. So nak besarkan boleh, nak kecilkan boleh. Kalau dekat sini, kalau perasan mungkin masjid ni di depan. So kita nak letak dia di belakang ketupat tu. Contohnya kan. So you klik kanan, send to back. So dia akan letak di belakang. Okay. So ini simple. Ini baru contoh yang pertama saya nak tunjukkan pada tuan-tuan. Belum contoh produk lagi. So dapat tak ini untuk benda simple ni? Ini untuk ucapan. Kalau you, saya pergi next Kalau you kata nak jual apa? Okay, katalah kita nak sembang pasal digital marketing. Okay. Kita pergi ke design seterusnya. Okay, digital marketing. Tengok apa ada. Okay. Ini kalau kita nak sebut digital marketing, kita tengok gambar yang kita nak sini. Ataupun produk lah. Apa produk dia? Restoran. Nak tunjukkan restoran. Okay, nampak ni. Macam ni contohnya produk yang ni. Restoran. Okay, ini kita edit je. Semua ni you boleh edit. You tak perlu jadi pro. You just pro edit saja. Apa? Promo baru kami. Contoh macam tu saja. Lepas tu gambar, ada nak tambah gambar lain tak? Okay, contoh nak tambah gambar lain, you tekan gambar ni, you type, you nak letak apa? Coffee, COFFEE. You nak tukar gambar pun boleh. Okay, contoh gambar ni semua. Okay, kita ambil gambar ni, coffee ni. Okay. So dekat kopi ni mungkin dia agak kalau perasan nampak tak, dia menutupi gelas tadi. So apa nak buat, ada gambar transparent kat atas ni, klik dia, lepas tu you main dekat situ saja, transparent tadi. Nampak? Lepas tu nak letak dia sebelah kiri, you pergi flip, contohnya pergi flip, tekan dia tukar ke kiri. So gambar kopi tu dah di flipkan ke sebelah kiri. Ini kita letak dia, katalah kita letak atas ni kan. Okay. So kita penuhkan dia. Ataupun kita besarkan lah. Okay, contoh macam tu. Ini contoh sajalah saya tunjukkan ni. So color nampak tak? Color tu dah cantik dah. Kalau kita tukar color lain, mungkin kuning ke apa, mungkin tak apa-apa kena. Sebab tema dia, kopi ni dia kena coklat-coklat sikit. Lepas tu dia sampai ke putih lah. Putih tu bukan putih yang plain white tu. Tuan, boleh ambil ke gambar pitch dari phone kita? Boleh, Puan Nurli. Okay. Jual first day cover. Betul, Tuan Elvin Law. Okay. So, kalau nak ambil daripada handphone kita pun boleh. Kejap lagi saya akan tunjuk. Itu yang ketiga saya nak tunjukkan. Okay. So far dapat yang dua ni. Simple saja. Benda basic saya nak tunjukkan. Dapat Okay, next. Yang last kali ialah saya nak, kalau boleh kan, kalau you adalah agent untuk produk-produk tertentu, macam semalam saya ada nampak orang jual kuku, lepas tu you jual sambal, ataupun you macam ada orang jual popcorn. Jadi kalau boleh you ambil design daripada HQ. Sebab HQ dah ada design dia. Jadi kenalah dengan you punya tema. So apa yang kita buat dekat design tu, kita hanya edit nama saja. Jadi tak perlu kita nak pening kepala. Ini basic yang saya nak kongsikan pada tuan. Sebab saya tak nak kongsikan benda yang you akan spend masa lama dalam design. Sebab design ni kadang-kadang dia akan membuatkan you buang masa. Bukan pasal you buang masa apa, sebab you akan mula seronok nak design sana, design sini. Kalau you ada masa terluang, okey lah, you boleh spend time lebih dalam design. Tapi yang paling penting antara design dengan campaign marketing, kita kena utamakan campaign marketing. Sebab kalau you ada design cantik pun, tapi you tak start marketing punya aktiviti, maka benda ni takkan orang nampak.
Yang paling penting you kena konsisten dalam marketing. You kena ada aktiviti marketing. Sebab tu kalau boleh you just edit saja daripada design yang sedia ada. Okay, contoh macam mana nak edit design sedia ada. Okay, saya pergi ke point yang ketiga. Okay, pertama you pergi upload ataupun you google lah dulu dekat internet. Lepas tu you save dia punya gambar. Okay, contoh saya bagi ni Ang's Popcorn. Ini sebab semalam saya baru beli popcorn ni. Tu yang saya teringat Ang's Popcorn ni. Okay, you google Ang's Popcorn, you pergi ke gambar image. Okay, ada banyak image daripada HQ dia. Design dia pun dah cantik-cantik dah. Dia punya tema pun dah kena dah. Kita ambil gambar tu, kita save dalam PC ataupun handphone. Lepas tu kita cari mana yang kita nak. Nampak ni gambar-gambar ni. Kita ambil lah mana yang kita nak. Okay, contohnya saya save jugalah, ini salah satunya. Satu saya nak save ni lah, satu lagi. Tadi saya dah save satu dah. Saya save yang ni lagi satu. Save image. Okay, saya save. Okay, so kita balik pergi ke design. So you pergi ke upload. Lepas tu tekan upload media. Lepas tu nampak campaign device. Ada pertanyaan ke? Okay, saiz gambar perlu tahu saiz tertentu. Tak perlu puan. Yang penting dia bila design tu tak pecah. Dia kadang besar kecil. Tapi kalau boleh ambil gambar daripada Facebook ataupun Instagram. Itu yang lebih cantik lah sebenarnya. Kalau Google ni, kadang dia punya saiz dalam tu dia button kecil. Jadi dia pecah kalau kita nak design. Kalau boleh, Google yang dekat Facebook, Google yang dekat Instagram gambar tadi. Okay, so saya sambung semula. Upload daripada media, you save dekat mana tadi? Okay, tadi gambar yang ni. Okay, saya tekan open. Kalau you klik tiga-tiga pun boleh. So tiga-tiga akan dia upload. Nampak? So open. So macam mana nak masukkan? Saya nak ambil newborn dahulu. Tekan saja. So dia akan keluar kat sini. So ini kalau kita nak jadikan dia background, tak perlu kita besar kecilkan. Ni kita nak besarkan ke nak kecilkan tak perlu. Kita cukup untuk klik kanan, jadikan dia background, replace background. So dia akan jadi background. So nampak tak kat sini? So Ang's Popcorn, katalah saya agent dia, saya tak perlu nak design dah sebab design dah ada. So apa yang saya nak buat kat sini ialah saya kena tambah nama saja. So saya klik add nama. Okay. So dekat nama ni tulisan apa yang saya nak, color apa yang saya nak, klik A ni. So dia dah bagi tahu color tema design tadi tu. Nampak? Photo color, ini color tema dia. Merah, coklat, hitam, apa nama ni? Grey dengan kuning. Ini yang sesuai. Okay, contohlah saya ambil grey. So kita tak payah pening-pening nak cari color apa. Ambil ikut je color yang dah disuggestkan oleh mereka. So ini tak nampak sangat mungkin color ni kan. So kita tekan balik A tu. Kita ambil color yang clear sikit. Nampak lah tulisan. Okay, kalau kita ambil putih boleh juga. Putih terus boleh. Cuma mungkin tak berapa menarik lah. Tak nampak profesional lah. Yang ni kita nak tunjukkan you professional. Nampak tak? So kita ambil balik kelabu tadi. Grey. Okay, katalah sini kita nak tulis nama kita. Hardy. Okay, Hardy. Lepas tu nombor telefon lah. Ni besar sangat. Kalau nombor telefon jadi besar. Saya ambil yang kedua ni. Okay. 0111-361-2000. Okay. Saya ni. Okay. So tulisan dia color. Ni saya tukar color tulisan. Pergi ke. Samakan dia. So nampak kalau ikutkan ni macam ruang dah tak ada dah, tak cantik lah pula ruang mana kita nak letak. Okey, jangan risau tuan-tuan, sekejap lagi saya akan tunjukkan. Okey, pertama you buat kotak, pergi buat kotak dekat mana elemen. Okey. Lepas tu you type square ataupun rectangle. Type rectangle, ambil grafik. Okey, rectangle ni ambil yang free ni, klik. Okay. So nampak tak? Sekarang ni saya nak ajar tuan-tuan macam mana nak tutup tulisan newborn ni. Newborn ni kita nak tukar. Kita tak nak newborn dia. Kita nak tulis kita punya. Okay. Pertama, you tutup semua tu.
macam ni, kira kita tampal lah ni, tapi tampal ni dengan cara profesional. Okay, and then you click ada logo color. Lepas tu nampak tak photo color tu? Okay. So dia dah sama dah dengan background color. So tak nampak dah. Kalau kita tarik atas, nampak tulisan kuning tu tadi. So kita tutup dia. Supaya tak nampak dah benda tu. Lepas tu Hardy ni saya nak tukar balik pergi color kuning. Saya nak gantikan, replace. Sebab apa? Angst Popcorn dah ada nama. Jadi tak perlulah saya nak tulis newborn ke apa kan. So saya ambil tulisan yang dia kuning. Tadi dia bagi kuning. Ataupun nak cerah sikit lagi kuning pun boleh. Yang sesuai. Okay, lepas tu nombor telefon saya letak bawah. Okay, nombor telefon. Okay, macam mana nak centralizekan semua ni? Tekan Hardy. Lepas tu shift. Tekan nombor. Supaya boleh click all. Untuk pilih. Lepas tu you tekan yang 3 titik ni. Nak susun dia. Nak susun position. Okay, center untuk dia center. Nampak? Okay, kalau you nak dia left, you tekan left. So dia akan ikut ke kiri. Ini sebab okay. Ini dia akan saya tunjuk dulu. Saya akan tutup dia besar. Okay, kita shift. Okay, kita tekan position. Okay, ini kalau ke kiri, kita nak kanan, kita letak kanan. So dia akan ke kanan. Kalau kita center, dia akan center. Macam tu. So kalau kita nak centerkan dia dengan picture ni, you tekan tengah-tengah ni, you tekan position, lepas tu you center. So dia akan center lah. So ini kita ikutkan dia. Nampak? Itu pun ada tunjuk center, garis-garis purple tadi tu. Okay. So sekarang ni ada nak tambah lagi, mungkin kita nak tambah gambar yang kedua. Okay, gambar kedua kita letak inilah yang gambar ni. Mungkin you nak tambah lagi kan. You letak ni. So kalau perasan ni kan, nampak tak? Nampak ada background kat belakang tu. Jadi putih tu tak cantik. So dekat Canva ni dia boleh dihilangkan juga. Tekan effect. Lepas tu pergi ke background remover. Cuma untuk background remover ni dia adalah untuk pro lah. Tapi kalau puan-puan nak background remover, dia ada apps lain pula. Boleh guna dekat, saya lupa dia punya app nanti saya kongsikan dalam group. Untuk background remover. You punya design nanti. Itu free. Okay, mungkin ada kat sini siapa nak kongsikan ni. Remove.bg. Terima kasih Puan Nabira. Yes, betul. Remove.bg. Okay, kita bagi. Remove.bg. Okay. Dekat remove.bg ni nanti kita copy lah kita punya design dalam tu. So nanti dia akan hilangkan kita punya gambar belakang tu. Background tu dia akan hilangkan. Lepas tu you save, you upload balik, masuk dalam Canva. Yes, thank you Tuan Faroli. Nampak? So ni dah hilang. Ini kalau you nak tambah lebih lagi lah dia punya gambar-gambar tu kan. You boleh besarkan, kecilkan. Ni kecilkan dia. Nampak? Okay? Siapa dah dulu. So far okay tuan-tuan. Itu saja untuk hari ni. Saya nak kongsikan benda yang paling simple. Jadi nanti you start explore. Sebab nanti bila dah explore, nanti baru kita akan tahu extra lagi apa ada. Contoh last kali saya tunjuk gambar saya. Okay, contoh lah you punya gambar lah Contoh ni contoh gambar you. Okay. So saya nak hilangkan gambar belakang ni. Pakai remove BG ataupun background remover ni. Tak apa, dia kalau belakang ni ada banyak design, kalau pakai Adobe Photoshop jenuh kita. Lepas tu kena kepakaran lagi. So benda apps ni senang. Dia lambat pula background remover ni. Mungkin sebab ada banyak data belakang tu banyak sangat dia nak kena clearkan. Okay, kita tunggu sekejap. Saya padam dulu background remover tu. So apa ada pertanyaan tuan sambil-sambil saya nak tunggu dia clear gambar ni?
Okay, ada pertanyaan. Apa pertanyaan dia? Buka dulu chat. Kalau free tak banyak function. Yang ada macam tuan tunjukkan, betul tak? Sebenarnya dia function tu bukan kata tak banyak. Dia function tu lebih kurang je. Cuma lebih pada design. Lagi satu untuk function flow ni untuk effect background remover tak ada. Tapi yang lain-lain tu sebenarnya dia mengikut kreativiti kita. So benda ni kena faham basic dulu. Function-function setiap button ni, daripada situ kita akan kreatif. Macam mana nak buatkan dia nampak tuan punya design tu akan nampak profesional. Okay. So perasan ni gambar saya hilang dah background remover dia. So kita nak besarkan, kecilkan pun boleh. Nampak tak? Okay. Cantik kan? Bila dah background tu tak nampak. Selalu kita buat, nanti kalau tuan-tuan ambil gambar raya, family, tuan-tuan buat pergi ke design yang saya tunjukkan tadi tu. Kita pergi atas balik ya. Sekejap. Ni you tukar gambar family kat sini. Baru dah nampak profesional. Lepas tu letak bawah sekali ni you punya produk, nama produk je. Jangan jual produk. You letak nama brand ataupun nama produk cukup. Ini kalau time hari raya. Tapi kalau hari selain daripada raya tak apalah you letak you produk dan sebagainya. Jadi ini untuk tujuannya brand awareness. Orang kenal kita. Okay, last function saya nak tunjukkan. Okay, satu function saya nak tunjukkan. Supaya nampak dia menarik lah. Okay, saya pergi ke sini. Saya pergi ke frame. Okay, frame ni pun bagus juga. Kena selalu tengok dekat frame ni apa yang dia offer. Okay, contoh Okay, frame ni adalah benda yang kita boleh letak gambar kita di dalam tu. Macam mana nak buat? Kita cari contoh yang ni lah. Laptop ataupun handphone. Kita letak handphone. Okay. So kita letak handphone ni di sebelah kanan. Okay. Lepas tu apa yang kita nak masukkan dalam handphone ni? Mungkin kita nak masukkan apa ya? Okay, contohlah kita nak masukkan gambar yang yang menarik gambar sini. Okay, kita ambil gambar foto ni lah. Okay, gambar kopi. Kita letak gambar kopi ni. Contoh Okay, so kita tekan gambar kopi ni, kita drag dia masuk dalam handphone tu. Okay, so dia akan masuk dalam handphone. Dia akan gambar dia macam tu, cuma kita kena adjust lah. Kalau gambar yang sesuainya lagi, ni sesuai, gambar ni sesuai lah. Okay, kita ambil, kita tarik masuk dalam handphone tadi. Ataupun you punya Facebook letak dalam tu tadi. Okay, dapat tuan-tuan? Itu saja kot untuk malam ini. Kita dah 10-4 minit. Ada pertanyaan? Jadi kalau you nak buat logo pun sebenarnya pakai kat sini je. Logo you pakai ni saja, design logo. Lepas tu apa lagi? You nak design poster pun buat kat sini. Tak perlu upah-upah RM30 dah. Ambil yang design berkaitan. Katalah you buat bisnes. Katalah insurans. You type insurans. Mesti akan ada banyak. Tinggal lagi tukar logo. You type burger. Type burger akan ada contoh-contoh burger. You jual sambal, cari burger dengan sambal. Dia mesti akan ada tema-tema berkaitan. Tinggal lagi kita tukar gambar. Tukar teks. Lepas tu save. Tapi kalau boleh ambil design HQ. Sebab HQ punya design tu dah cantik dah. You hanya tukar nama saja. Dengan tambah you punya trademark saja. Okay. Terima kasih Tengku. Hafiz, Tuan Hafiz lebih faham Tengku. Okay, terima kasih. Mantap, terima kasih. Cun. So kita dapat ilmu baru ya malam ni. Saya pun sebenarnya belajar juga. Itu sebab saya nak buat kelas ni. Pasal apa? Benda-benda macam ni sebenarnya senang nak belajar. You tak perlukan kos. Jadi daripada kita nak upah RM30 bayar design, lepas tu dia kena tunggu dia pula masa dia dan sebagainya, apa kata kita design sendiri. Tapi tak perlu spend masa lama. You dalam design. Tapi nanti you akan, macam saya awal tu saya spend masa lama lah. Sebabnya rasa seronok bila dapat tulis nama sendiri, letak gambar sendiri. Tapi masa tu nanti dia akan makin kurang. Sebab you dah tahu objektif you nak buat design tadi. Tapi paling penting you kena tahu why and apa benefit daripada tadi. Dua perkara ni you kena identify dulu. Kalau you tak dapat identify, maka susah nanti you nak design apa. You tak tahu macam mana nak mula pun nanti. Okay? So itu saja untuk hari ni.
Pada malam ini, malam raya, malam kedua, saya ambil kesempatan untuk ucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang ada pada malam ini. Tahniah. Terima kasih sudi untuk berkongsi ilmu dengan saya. Kalau ada kawan-kawan nak belajar benda yang sama, kongsikan link kita pada mereka. Link info tu, bagi mereka masuk grup info dahulu. Saya tak nak mereka masuk terus dalam grup kelas, kerana saya tak nak mereka ni terlepas. Sekurang-kurangnya bila mereka masuk preview, mereka tahu apa mereka nak belajar dan apa yang akan diajar. Sebab nanti kita tak nak dia dah advance. Dia dah advance daripada saya. Jadi sebenarnya tempat dia nak belajar ni tak tepat. Kurang-kurang dia tahu bahawa kita ajar ni adalah basic. Tapi walaupun basic, kita nak ajar you proses step by step sebelum you jadi master dalam digital marketing. Contohnya, selepas ni kita akan kongsikan Google My Business. Pasal apa Google My Business? Kerana dekat Google My Business kita akan ajarkan macam mana buat website. Okay, free. Yang kedua, macam mana kita nak pin you punya lokasi. Sebab bila you buat bisnes, katalah macam tadi Ang's Popcorn, ataupun siapa, apa lagi bisnes yang ada dalam ni Saya cuba tengok. Puan Norli peniaga apa Puan Norli? Puan Norli berniaga apa? Tak dengar suara. Type. Kalau tak ada suara, type. Saya buat cupcake. Okay, cupcake. Okay, bila cupcake, ramai orang buat cupcake. Bukan Puan Norli seorang saja buat cupcake kan? Jadi, jadi kalau dengan Google My Business ni, orang akan Google cupcake. Jadi tak nampak lah Puan Norli punya cupcake. Sediakan pergi yang siapa buat iklan, siapa yang famous saja. Mungkin kalau ada identitinya, cupcake dekat Puan Norli duduk mana? Kuantan ke apa? Puan Norli duduk area mana? Apa saya tak dengar? Duduk area mana Puan Norli? Oh, saya Kuantan. Kuantan, okey. Puan Norli duduk Kuantan. So, cupcake Kuantan. Jadi, bila kita pin lokasi, buat dalam Google My Business, cupcake, you ada lokasi dalam, you ada alamat dalam Google My Business. Jadi, orang tu akan tulis cupcake area Kuantan. So, bila dia type cupcake area Kuantan, so mungkin salah satu nama tu akan naik. Puan Norli punya company. Perniagaan. Sebab cupcake ada banyak. Jadi, bila orang pergi Google ni, dia akan lebih spesifik. Dia akan Google. Jadi di sini kita akan ajarkan you besok macam mana untuk pin lokasi. Okay, itu saja daripada saya tuan-tuan. Okay, teh sana if to you, Saiful. Teh sana ni teh apa ya? Saya pernah dengar tapi saya tak pasti teh ni untuk apa. Yang saya tahu teh ni banyak untuk usus lah. Ya, usus untuk toksin, hilangkan toksin. Okay, betul. Okay, good, thank you. Biasa teh ni situlah biasanya kan. Okay, itu saja tuan-tuan. Sambil tu saya nak juga ambil kesempatan. Kita doakan sahabat-sahabat kita. Ada juga yang daripada kelas kita ni yang tengah diserang oleh COVID-19. Dan baru saja masuk hospital lah. Ini ada rakan dalam pada grup kita. Kita doakan anda semua, keluarga-keluarga, kawan-kawan, sahabat-sahabat dan seluruh rakyat Malaysia didoakan dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan keafiatan, dilindungi daripada sebarang penyakit yang mudarat dan kritikal dan juga dilindungi daripada wabak COVID-19. So itu saja daripada saya. Kita tangguh dengan suatu as dan tasbih kepada Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasril insan ala fi husnal ladzina amanu solihati wa tawassaw biha wa tawassaw bis-shawab. Terima kasih kepada semua. Okay, Assalamualaikum.